Selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya pada kali ini adalah migrasi dunia dan kesan terhadap pendidikan di Malaysia. Pembentangan ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama, konsep migrasi. Lepas tu, di bahagian kedua terdapat data-data migrasi yang melibatkan Malaysia dan seterusnya anda akan dapat melihat kesannya terhadap pendidikan, dan di bahagian terakhir adalah cadangan untuk pembuat dasar bagi memperbaiki keadaan ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat kepada bahagian pertama, iaitu konsep migrasi. Konsep migrasi ini mempunyai hmm, beberapa definisi yang tertentu, antaranya daripada Usman dan Tamizi yang mengatakan pergerakan migrasi adalah pergerakan perpindahan atau pensyarahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat lain dengan melintasi sempadan antarabangsa ataupun negeri. Lepas tu, Boy dan Kasser pula mengatakan bahawa migrasi melintasi batas sesuatu unit politik atau unit pentadbiran untuk satu jangka masa. Lepas tu Manggalam pada tahun 1968 mengatakan pula migrasi merupakan perubahan kediaman di atas sempadan yang telah ditetapkan untuk sesuatu kawasan bagi tempoh setahun atau lebih. Okey, lepas tu Wicks pada tahun 1999 mengatakan sesiapa sahaja yang bergerak secara kekal ke wilayah geografi yang lain sama ada dalam negara atau ke negara lain merupakan migrasi. Okey. Oberoi 1987 pula mengatakan migrasi secara ringkas iaitu perubahan penduduk tetap, dan beliau mengatakan bahawa migrasi ini ditentukan berdasarkan 4 kriteria yang terdapat di sini. Yang pertama, kriteria reruang. Okey. Kriteria reruang ini mengatakan bahawa migrasi ini perlu mengambil kira kawasan liputan atau jangkauan jarak sesuatu kawasan. Kalau tempat itu terlalu dekat dengannya, itu tidak dikira sebagai migrasi. Biasanya migrasi berlaku melibatkan daerah, wilayah atau negeri. Yang paling kecil pun daerah. Kalau di sesuatu kawasan dia, itu tidak dikira sebagai migrasi. Lepas tu kriteria tempat kediaman. Alamat semasa dia dengan alamat pendaftaran di kad pengenalan dia. Kita akan tahu sama ada orang tu migran atau tidak, migran dalam negara atau tidak. Lepas tu kriteria temporal, kita melihat kepada tempoh masa seseorang tu tinggal di sana. Kalau menurut PBB, tempoh masa itu sekurang-kurangnya perlu setahun. Okey. Dan akhir sekali kriteria aktiviti. Okey. Kriteria aktiviti, kita akan melihat kepada jenis aktiviti yang mereka buat di sana. Kalau jaraknya terlalu dekat dan aktiviti mereka tidak berubah atau contohnya pekerjaan tidak berubah, itu tidak dikira sebagai uh, migrasi. Biasanya migrasi melibatkan pekerjaan ataupun pendidikan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada jenis migrasi. Migrasi ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu dalaman dan antarabangsa. Dalam dalaman, dia melibatkan perpindahan dalam negara saja. Kita akan melihat migran dia masuk dan keluar. Dan kita tahu terdapat 4 jenis migrasi dalaman, iaitu yang melibatkan luar bandar dan bandar yang anda boleh lihat di slide di sini. Okay. Seterusnya migrasi antarabangsa yang melibatkan perpindahan dari negara ke negara yang lain. Emigran ialah orang yang meninggalkan negara asalnya pergi ke negara lain, dan imigran adalah orang yang berasal dari negara lain masuk ke negara kita sendiri. Okey, pada tahun 1992, Apple seorang sarjana menyatakan terdapat 6 jenis migrasi antara bangsa. 3 jenis yang pertama iaitu pekerja, sama ada dia tetap ke, kontrak ke atau syarikat multinasional, mereka dianggap sebagai migran yang sah, tetapi yang golongan keempat, kelima, keenam, walaupun cara mereka tidak sah atau mereka dapat perlindungan politik atau pelarian perang, mereka sebenarnya juga dikira sebagai imigran. Okey, kalau pelarian perang yang tidak didaftarkan, yakni mereka tidak akan muncul dalam data imigran. Dalam pada itu, kita akan melihat kepada faktor penarik dan penolak sesuatu migrasi. Saya ambil situasi migrasi dalaman. Okey. Dalam sesuatu kawasan yang mempunyai faktor penarik, contohnya peluang pekerjaan. Okey. Contoh peluang pekerjaan mempunyai pelbagai. Dia ada berbagai bidang, sama ada pendidikan ataupun pengurusan dan sebagainya di sana, berbanding setengah tempat yang mempunyai faktor penolak itu peluang pekerjaan kurang. Contohnya di sesuatu kawasan itu hanya pertanian saja.
Okey, kalau kamu belajar kejuruteraan, tiada kerja bagi bidang kamu. Okey, lepas tu kualiti pendidikan. Contohnya di kawasan sekitar Kuala Lumpur dan Selangor terdapat universiti seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia di mana ranking mereka lebih tinggi berbanding universiti-universiti tempatan yang lain. Okey. Dan seseorang tu akan berpindah apabila kualiti pendidikan yang diingininya tidak mencapai hasrat di tempat tinggalnya. Contohnya dia ingin belajar di universiti ranking ke antara 1 hingga 5 di Malaysia tetapi universiti di negeri dia hanya berada di ranking yang ke-10. Jadi ini menyebabkan dia ada hasrat untuk berpindah. Lepas tu aspek ketiga infrastruktur, terutamanya pengangkutan awam. Contohnya di kawasan KL Selangor, kamu akan lihat bus rapid, LRT, monorail semua ni sangat lengkap dan canggih berbanding sesetengah tempat. Walaupun dia ada bas, tetapi sesetengah tempat di negeri kita, negeri lain, dia orang ramai dia kena bergantung sepenuhnya kepada kenderaan bersendirian. Okey, paling murah pun motosikal. Kalau basikal memang makan tenaga. Dan satu lagi faktor penolak yang kita sini perhatikan ialah bencana alam. Contohnya di negeri-negeri pantai timur di mana penghijrahan yang besar berlaku di sana. Okey, kerana faktor bencana alam. Contohnya banjir yang selalu berlaku pada tahun hmm, pada penghujung tahun semasa musim tengguju. Ini menyebabkan sesetengah orang fikir dia harus berpindah ke tempat yang lebih sesuai, tiada bencana alam sedemikian. Okey. Dan ini merupakan sebab-sebab utama migrasi dalaman. Walaupun kita sini lihat pendidikan hanya meliputi 3.3%, tetapi ini memainkan peranan yang penting kerana migrasi yang berlaku ni akan memberi kesan terhadap pendidikan kita di mana ini anda akan dapat lihat di bahagian ketiga nanti. Okey. Dan untuk bahagian terakhir uh, di konsep migrasi ini, kita dapat melihat kesan migrasi ini terhadap negara. Saya ambil dari dua sudut. Okey, itu sudut positif dan negatif. Terdapat kepada tiga aspek ini, itu sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam sosial, apabila migrasi berlaku, keberbagai budaya, berbagai jenis orang kamu akan dapat nampak di sana dan keburukannya masyarakat itu bertambah menjadi kompleks. Contohnya kehidupan di bandar metropolitan Kuala Lumpur dengan kehidupan di sebuah perkampungan perikanan di Kuala Kemaman, Terengganu. Okey, anda akan nampak perbezaannya. Lepas tu ekonomi. Apabila sesuatu tempat itu penduduknya bertambah, peluang pekerjaan dia akan bertambah, syarikat yang banyak dia memerlukan orang yang banyak dan pelbagai bidang ekonomi yang anda akan nampak di sana. Lepas tu, tetapi kekurangan dia, jurang ekonomi akan kian melebar terutama di antara orang miskin dan orang kaya. Okey, dari sudut pendidikan pula, kita akan melihat apabila migrasi berlaku, sistem pendidikan yang lebih berkualiti akan muncul selaras dengan globalisasi ini. Sebab apabila orang ramai, apa yang mereka kejar, mereka inginkan, dia akan sentiasa bertambah dan bertambah. Tetapi keburukannya lah, kadang-kala bilangan sekolah yang ada tidak dapat menampung tiba-tiba tambahnya begitu ramai murid. Okey. Dalam bahagian kedua, kita akan melihat kepada data-data migrasi yang melibatkan Malaysia, di mana saya mengambil data ini daripada Jabatan Perangkat Malaysia yang menunjukkan ini laporan survey migrasi Malaysia pada tahun 2018. Laporan ini dikeluarkan setiap 2 tahun. Okey. Aspek yang anda perlu lihat di sini ialah daripada 32.4 juta penduduk di Malaysia, hanya 1.6 yang terlibat dalam migrasi, di mana 89.3 itu migrasi dalaman dan 10.7 terlibat dalam migrasi antarabangsa. Kita harus bersyukur kerana hanya 1.6 saja rakyat Malaysia kita yang terlibat dalam migrasi. Kalau terlalu ramai rakyat Malaysia, peratusan yang terlalu tinggi, ini akan membawa kerugian kepada negara kita. Okey. Antara aspek lain yang anda perlu lihat di sini ialah migrasi antara negeri. Okey, di mana KL merupakan negeri tertinggi migrasi keluar dan Selangor merupakan negeri tertinggi migrasi masuk. Yang ni kemungkinan bandar raya Kuala Lumpur terlalu sesak dengan orang dan kos kehidupannya yang terlalu tinggi dan mereka harus untuk mencari tempat yang
lain yang lebih sesuai dengan mereka. Okey. Jadi di sini kita dapat melihat 66.9% migrasi bandar ke bandar dan yang paling rendah ialah 6.3 migrasi dari bandar ke luar bandar. Tetapi yang tempat pertama dan kedua, bandar ke bandar dan luar bandar ke bandar. Okey, di Malaysia. Okey, untuk bahagian data di sini perbandingan 2016 dan 2018 dalam aliran migrasi, negeri Selangor mencatatkan peratusan yang sangat tinggi dalam migrasi bandar ke bandar. Okey, kalau tengok keseluruhan negeri di Malaysia, warna yang pertama itu kebanyakan negeri bandar ke bandar. Okey, selepas itu yang menarik perhatian di sini ialah Terengganu di mana warna yang ketiga. Okey, biru gelap itu penghijrahan dari luar bandar ke bandar terdapat peningkatan yang ketara. Okey, dan mereka kebanyakan golongan muda merasakan lebih banyak peluang di negeri-negeri yang berkembang pesat maju seperti di Selangor atau di Johor. Okey. Dan ini merupakan laporan sinar harian yang menunjukkan yang menerangkan tentang laporan survey tadi. 524 penduduk berhijrah pada tahun 2018 di mana anda melihat arrow yang ketiga, Selangor adalah negeri destinasi utama migrasi. Okey, lepas tu arrow yang keempat, wilayah Persekutuan Kelompok merupakan negeri tertinggi mencatat jumlah penduduk yang berhijrah ke luar. Okey, ini anda yang perlu perhatian. Untuk bahagian ketiga, kita akan melihat kepada kesan migrasi terhadap pendidikan di Malaysia. Antaranya ialah jumlah pelajar tempatan meningkat di sekolah antarabangsa. Okey. Yang ini merupakan gambar raja dipetik daripada berita harian di mana anda melihat jumlah pelajar Malaysia di sekolah antarabangsa 2010 8,000 lebih dan 2019 yang tahun lepas 44,000 yang ini menunjukkan bilangan yang menunjukkan uh, peningkatan yang berkali ganda, okey, hasil daripada kesan migrasi bandar ke bandar. Apabila mereka migrasi dari bandar ke bandar, mereka menuntut pendidikan yang lebih berkualiti dan akhirnya sekolah antarabangsa menjadi destinasi terakhir kerana pendidikan sekolah antarabangsa mampu menghubungkan pendidikan anak mereka ke peringkat antarabangsa. Okey, contohnya seorang yang berasal dari Kelana Jaya, dia berpindah ke Puchong hanya semata-mata untuk belajar di sebuah sekolah antarabangsa yang terkemuka. Faktor ini, aspek ini juga dipengaruh daripada bilangan pelajar sekolah SJKC yang menurun. Kalau anda lihat data seterusnya, slide seterusnya, di mana pada tahun 2008 hingga 2018 dalam 10 tahun bilangan murid di SJKC kelihatan menurun. Okey, yang ini bukan disebabkan oleh penurunan kadar kelahiran tetapi disebabkan ekoran tempat yang terhad di SJKC, mereka terpaksa beralih mencari aliran pendidikan lain yang lebih sesuai bagi mereka, terutama bagi keluarga yang berkemampuan. Mereka menghantar anak mereka ke sekolah antarabangsa. Okay. Kesan yang seterusnya daripada migrasi ialah bilangan murid di SJKC di bandar meningkat seperti yang saya cakap tadi. Data ini saya ambil dari website Jiaozhong di mana maklumat penterjemahan dari bahasa Cina saya translate ke dalam bahasa Inggeris untuk memudahkan anda melihat sini. Okay. Di antara 1,219 sekolah rendah SJKC yang ada, terdapat 796 sekolah rendah di kawasan luar bandar. Okey, 60 yang ini merangkumi 61.3%, manakala yang selainnya 502 atau 38.7% sekolah ini di bandar. Hanya 502 sekolah saja di bandar. Macam mana mereka dapat menampung bilangan pelajar yang bertambah? Ini menjadi satu masalah besar, iaitu seperti mana yang kita lihat di slide seterusnya, bilangan murid di bandar dan luar bandar yang tidak sekata. Okey, contohnya di kawasan Puchong, Klang, di mana populasi pelajar Cina di sana lebih tinggi berbanding negeri lain. Okey, kita ambil contoh di bahagian Ceras di mana sana terdapat 60,000 lebih penduduk, di mana 80% daripada mereka adalah kaum Cina. Okey, terdapat satu sekolah
yang keluasannya 0.92 ekar, okey, tetapi pelajarnya 1,700. Ini menyebabkan sekolah itu sangat sesak di mana sehingga satu kelas itu terpaksa mempunyai sehingga 40 lebih orang. Yang ini seperti kuliah di universitas, ini bukan sekolah dah. Dan di mana kalau bilangan pelajar yang optimum dalam satu kelas untuk pembelajaran yang selesa adalah sebanyak 25 macam tu. Okey, tidak lebih daripada 30. Dan akhir sekali, kesan yang ketiga dalam migrasi untuk pendidikan di Malaysia, kita akan melihat juga, dan sebenarnya kesan ini dia berterusan, dia ada link punya dengan uh, kesan-kesan dia. Okey, yang seterusnya dilema sumber murid. Okey, yang ini menyebabkan sekolah di luar bandar di mana yang merangkumi 61.3% tu, banyak sekolah dia akan menjadi sekolah kurang murid SKM, di mana bilangan sekolah pelajar Cina di sana berkurangan. Contoh, saya ambil contoh di negeri Terengganu, daerah Dungun. Di sana Dungun populasi sekolah Cina SJKC dia 3 buah sekolah, tetapi ada 2 buah sekolah yang dikira sebagai SKM dan mana lagi sebuah sekolah lagi dikira sebagai okey lagi, dia cuma baru melepasi tahap itu. Okey. Nah, ini menyebabkan sekolah yang harus ada tetapi dia menjadi sekolah kurang murid. Tetapi di kawasan yang perlukan sekolah dia tiada. Okey, sekolah itu tiada. Untuk bahagian terakhir, saya sendiri ada sikit cadangan untuk pembuat dasar lah bagi mengubah keadaan sedemikian. Okey. Yang pertama, bilangan sekolah haruslah ditambah seiring dengan bilangan guru tanpa mengira aliran. Sekiranya keadaan macam ni, pihak kerajaan harus membuat sesuatu. Contohnya di daerah Dungun di sana, sekolah SJKC harus disatukan menjadi sebuah sekolah saja, di mana 2 kuota tu lagi boleh diletakkan di mana-mana negeri, terutama ni negeri Selangor yang memerlukan lebih banyak sekolah. Sekiranya kerajaan masih mengekalkan polisi tidak menambah bilangan SJKC. Lepas tu yang kedua, kerajaan boleh menawarkan potongan cukai atau insentif bagi syarikat-syarikat yang membuka cawangan di kawasan yang kepadatan penduduknya rendah. Okey, dia boleh menawarkan insentif. Sebab pembukaan perniagaan di sana membagi peluang pekerjaan penduduk di sana. Dan saya rasa pengusaha syarikat tidak hanya boleh melihat keuntungan saja tetapi melihat kepada peluang. Okey, yang penting kita kena ciptakan peluang itu sebab kreativiti mencipta pasaran ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan seterusnya mengurangkan migrasi tertumpul di sesuatu negeri. Yang ni kerajaan kena ikhlas untuk membuat polisi sedemikian. Okey, ya, seterusnya yang ketiga, polisi yang terlalu bebas seperti pemilihan sekolah harus dinilai semula. Kalau tidak, orang ramai berpusu-pusu ke sekolah antarabangsa dan melupakan sistem pendidikan kebangsaan kita. Sebelum perkara ini menjadi satu trend, okey, dan sebelum menjadi satu trend dan susah diselesaikan, eloklah kerajaan mengambil sedikit tindakan supaya isu ini tidak susah diselesaikan. Bayangkan tiba-tiba kerajaan mengeluarkan polisi pelajar tempatan tidak boleh menuntut pelajaran di sekolah antarabangsa. Cuba fikir apakah kesannya. Okey? Dan yang terakhir ialah polisi penempatan semula pola kaum menggunakan cara penempatan industri. Jadi pihak kerajaan dia boleh membuat sesuatu, sebenarnya tujuan sebenarnya dia nak menempatkan semula pola kaum, tetapi dia guna cara penempatan industri. Maksudnya macam kerja di belakang lah. Okey. Contohnya di negeri Perak di mana populasi kaum Cina lebih tinggi. Dia boleh masukkan uh, pelabur-pelabur Melayu, okey, aktiviti ekonomi mereka ke tempat tersebut. Atau di Terengganu dia boleh masukkan pelabur syarikat-syarikat orang Cina untuk melakukan perniagaan mereka di sana. Yang ni secara tidak langsung dia akan mengubah pola kaum tertentu. Okey. Dan bahagian belakang akhir sekali merupakan cadangan daripada pihak Chiao Zhong lah.
Okey, Jaojong sini dia ada bagi tiga cadangan. Jadi saya hanya memetik dua saja. Okey, yang pertama, the abolition of school reserve can only be used as an unreasonable rule. Okey. Lepas tu di sini dia cakap sebenarnya bahagian pertama dia cakap dia harap pihak kerajaan melayan SJKC secara adil. Okey, jangan hanya kerana di SJKC kuota tak nak tambah, lepas tu bilangan sekolah dia tak nak ditingkatkan. Padahal pelajar di kawasan itu semakin bertambah, terlalu sesak dengan sekolah itu. Lepas tu cadangan kedua lah, di mana sesetengah sekolah di luar bandar SJKC yang tidak menempati bilangan pelajarnya harus dilakukan sesuatu supaya tempat yang memerlukan SJKC itu dapat menampung bilangan pelajar yang ada. Yang ni sedikitlah cadangan daripada pihak Jaojong. Okey, setakat ini saja pembincangan saya pada hari ini dan saya akhiri dengan sekian. Terima kasih.